Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman. Apa khabar saudara Usminin, saudara Syahar Ibrahim, saudara Romli Din, begitu juga saudara Zamari LC, saudara Puan Hasnah, saudara Mazlan Khalid, saudara Roslila, saudara Muhammad Hamzah Abdul saudara Madam K, Puan Hasnah, saudara Saidi, saudara Roslila, saudara Saidi alias Yub Tanisma, Ayuh Ngoh katanya. Ayuh Ngoh lah tu, Ayah Ngah. Orang Pahang lah ni saudara. Nurliza Ridwan dari Kuantan, saudara Ahmad Mab, saudara Bakri Abra, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, saudara Azrul Jai, saudara Muhammad Nasir Syafi'i, Midah Kasim, Nazar K, Jamaluddin, Muhammad Bujang, saudara Awang Yusof. Begitu juga saudara kita Hairul Nuar Hain, saudara Ruth Kumal, Muhammad Nuri, salam sejahtera, Nur Hayati Yusof, saudara Rosminin, Zalizam, Ramlah Din, apa khabar puan? Kamisah Dahlan, Ramli Din, Adam Ros, saudara Ishak Makzin, Puan Robiah binti Osman, Waalaikumsalam. Mi berapi Mi. Begitu juga Mawar Putih, dan Cik Syabri, Adil Saad, Poklong, Rosma Wasyarudin, Abdul Wahid, Abdul Karim, saudara pemegat Komeng. Ada megat Komeng sini ya. Wan Mbakri, saudara Ismail Manap, saudara Tailong, apa khabar saudara Tailong? Salam cinta damai katanya. Ahni Napi, Puan Nur Hidayah, apa khabar? Syahri Hamid, Waalaikumsalam dari Parlimen Sembrung, saudara Syahari Jaka Linglung dari Pulau Pinang. Nana Razali juga saya rasa dari Pulau Pinang lah juga ni saudaranya. Saudara Sayulah, Roni Lee, Mawar Putih, Bayah Haki Muhammad Taib, saudara Yaimah Hasan, Rose Trizainal, saudara Trizainal, saudara Muhammad Sapri Zainuddin, Hanizam, Ismail Kamat, Richard Bakri, John Ringo, sedap nama tu. Saudara Syamsuddin Hamad, salam perjuangan, terima kasih. Saudara Jamal Hashim, saudara Zalzam, Muhammad Lizam, saudara Ramlah Din. Apa cerita panah malam ni? Macam-macam cerita Puan Ramlah. Khairul Anwar, Shan Gopal, Cik CTP, Samsudin, Rizana Ani, Muhammad Rafi'i Ahmad. Apa khabar saudara? Saya minta maaf kadang-kadang mengeja tu sebab tulisannya kecil sangat. Ya, saudara Amiruddin Taib, saudara Jariah Johari, Honah 57, Zano, Fauzi Harun, Zakaria, Moha, pada Idi tak tahu pada siapa, Rashidi Yusof. Begitu juga Abang Ali, Abang Mokhtar, Rubidin, apa khabar Abi? Wantak Fedi, Hamidah Kamat, apa khabar puan? Arzi Hisham, Rashidi Yusof, Razi Syahari, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar orang Kelantan? Saya rasa dah berakhirlah zaman bulan madu ataupun masih dalam bulan madu saudara Muhammad Azmi. Semoga anda berbahagia dengan pasangan anda. Ya, saudara Atan Likas, terima kasih hadir selama malam bersama menemani saya. Saudara Nuai, saudara Khair Johairi, terima kasih. Begitu juga Mimah S Kitchen, Muhammad Rozi, Fauzi Harun, Ramlan, saudara Abdul Rahman, saudara Kamis Sabtu, Muhammad Shah Zanas, saudara Muhammad Najib Ibni Raturati, Abdullah katanya. Salam sejahtera, Ahmad Tarmizi, Muhammad Zain, Khalid Hamid, Shidi Rashidi. Salam dari Tumpat dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara kerana tak sempat menyantuni semua. Kerana kalau nak santun semua, saya pun mencungap ni saudara, laju naik, ada tiga. Jadi cuma yang saya harapkan daripada anda, lain tak ada. Like,
share dan subscribe. Itu menandakan anda berbahagia, anda bersama dengan saya, Saudara Joker Karim, Aftam, Saudara Ramlan, Saudara Abdullah Majid. Baik saudara, saya perlu memberi penerangan, pencerahan kedudukan negara kita. Hari ini hari Selasa saudara, tanggal 17 Januari merupakan hari yang ke-1035. Artinya sudah 1035 hari COVID-19 masih lagi belum usai. Bagaimanapun saudara, dari laporan yang saya terima daripada sahabat kita, Saudara Jamil Idris bersama dengan Saudara Rio, ternyata ada berkurangan saudara. Kemarin 244, semalam 227. Saya lihat saudara, sejak Dr. Zaliha Mustafa menjawat jawatan sebagai Menteri Kesihatan, saya dapat melihat bagaimana penurunan yang begitu ketara. Tahniah Dr. Zaliha, teruskanlah berusaha agar COVID ini dapat kita usaikan. Kerana masuk hari ini, hari ketiga, tiada kematian yang dilaporkan. Alhamdulillah. So, jadi Dr. Zaliha Mustafa tidaklah macam yang dulu. Saya tak mau nak buat perbandingan, tetapi yang nyata, sejak Dr. Zaliha Mustafa menjadi Menteri Kesihatan, COVID dah mula berkurangan yang begitu ketara. Begitu juga hari ini, semalam saudara, dari laporan saudara Jamil dan Rio di Universiti Melaya, terdapat memang ada 6 negeri meningkat, tetapi peningkatannya tidak begitu ketara. 1 atau 2 ataupun 3 saudara. Sebagai contohnya, macam di Perak meningkat, kemarin 15, hari ini 16, begitulah. Dan daripada 6 negeri yang meningkat, susut di 7 buah negeri. Sementara di Negeri Sembilan tidak berubah, itu 7 jangkitan. Kekhawatiran saya dulu, Negeri Sembilan selalunya angkanya 400, 500, pernah mencecah 4,000, tapi nampak semalam 7 jangkitan saja. Perlis dan Labuan juga nampak gayanya sifar, tiada jangkitan. Dah 2 hari di Perlis dan masuk hari ketiga di Labuan, tiada jangkitan COVID-19 saudara. Begitu juga di Selangor, dah 2 hari berturut-turut angkanya tidak pun mengatasi angka 100. Kemarin cuma 69 saja jangkitannya. Artinya kesemua negeri, saudara, jangkitan di bawah angka 100. Sebab itu saya katakan, berusahalah kita bersama-sama untuk memutuskan jaringan COVID-19. Tanda-tandanya ada saudara. Dah 200 lebih saja, tak adalah 500, 1000, 1200, 3000. Dan Alhamdulillah saudara, Saudara Asset Service, bila nak bebaskan bosku ni? Nak pembebasan itu perlu melalui bidang kehakiman. Saudara, bukan boleh bebas begitu saja. Nak buat macam mana? Sebab itu selalu saya katakan kita harus berhati-hati. Bila kes dah jadi, susahlah untuk diuraikan satu persatu. Berbalik kepada COVID-19, saya mengharap teman-teman semua jagalah kesihatan diri kita. Dan kalau kita pergi ke tempat-tempat yang ada keramaian, ada orang ramai, pastikan kita melakukan penjarakan sosial saudara. Dan kalau naik kenderaan awam, sama ada teksi, sama ada Grab ataupun kereta api, bas maupun LRT, MRT saudara, pastikan anda memakai pelitup muka. Sebab bila ramai itu mudah dia beredar, saudara, virus corona ini. Kita jaga diri kita. Kalau balik rumah, jangan terus tekam anak-anak. Mungkin ada yang anak-anak kecil di rumah, jangan terus tekam anak kita saudara. Basuh tangan dulu. Yang terbaiknya mandi dulu, barulah kita santuni anak-anak kita. Memanglah kita kasih dan sayang pada anak-anak, tapi kadang-kala kerana kasih dan sayang itu juga boleh membawa akibat. Kitalah menjaga keluarga kita saudara. Demikian yang sempat saya laporkan kedudukan COVID-19. Saya minta izin dalam 3 minit untuk menyantuni e-commerce saudara. Kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar untuk membolehkan saya memuawarkan produk anda. Al-Azhar boleh dihubungi di talian 011 330 41241. Al-Azhar masih memasarkan bakur setanginya. Memang sedap saya baunya, semerbak aroman. Seperti juga kemian saudara. Satu rumah semerbak harum seperti kita berada di Tanah Suci Mekah. Dan Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi daripada negara Arab. Minyak wangi tersebut berasaskan kepada pati kayu gaharu.
Seandainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Hubungi beliau di talian 017-711-4300. Memang sedap, saudara. Makan dengan nasi boleh, dengan porridge boleh, dengan roti pun boleh, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-703. Saudara, 357-5703. Buah-buahan sebut grade AAA, harga lebih murah daripada pasar, dan terus dihantar ke rumah anda. Akhirnya, saudara, jangan lupa makanan kegemaran saya. Memang saya tiap malam akan mewawarkan, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap, saudara. Rasanya pedas, rangup dan manis. Kadang-kadang mengasyikkan bila kita makan tak tahu habis satu bungkus. Harganya murah, saudara, tak mahal mana. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itulah tadi, saudara, seketika saya mewawarkan produk-produk dalam segmen e-commerce. Kalau anda ada punya produk mahu saya wawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen ini adalah segmen naluri kehidupan. Saya bukan ustaz, tetapi saya terima tulisan teman-teman yang menghantar kepada saya. Saya rasakan sesuai untuk dibaca, untuk kita hayati bersama, saudara. Antara tulisannya, sebenarnya dalam hidup kita, saudara, ada 6 perkara yang sangat penting dan kritikal dalam kehidupan kita, saudara. Jika ke-6 perkara itu stabil, maka stabillah seluruh kehidupan kita. Perkara tersebut ialah, pertama sekali, kesihatan. Pastikan kita ada kestabilan kesihatan yang baik, keuangan, kerjaya, ilmu pengetahuan, perhubungan dan kekeluargaan. Jika semua perkara itu dapat dicapai dan berada dalam keadaan stabil, maka kehidupan kita juga akan stabil, saudara. Sungguhnya begitulah, saudara, dalam realiti kehidupan ini, kadang-kadang adalah sangat sukar untuk mencapai kestabilan di semua perkara tadi. Jarang benar ada orang yang dapat mencapai segala-galanya. Ada yang kaya, tapi kesihatannya terganggu. Ada pula kesihatannya baik, tapi ada masalah dengan perhubungan sesama anggota masyarakat. Begitulah, saudara, lumrah hidup di dunia ini. Tidak ada seorang manusia pun yang memiliki segala-galanya. Jika demikian, apakah jalan keluar kita untuk mencapai kestabilan dalam kehidupan? Jawapannya mudah. Kuatkanlah iman. Hal ini kerana hanya iman saja akan dapat menampung kekurangan dalam perkara-perkara yang lain. Jika seorang itu miskin, dia sakit, ataupun berpangkat rendah, dan lain-lain kekurangan, maka imannya akan menampung kekurangan-kekurangan itu dengan sifat sabar, redha, qanaah, lapang dada dan tawakal. Namun, tanpa iman, segala kelebihan yang dimiliki akhirnya tidak berguna, saudara. Tanpa iman, si kaya akan tamak dan horba, tidak akan pernah merasa cukup dengan kekayaan yang dimiliki. Mereka yang berkuasa akan menindas dan menzalimi orang di bawah. Sementara yang sihat pula akan lupa diri dan melakukan kejahatan. Yang banyak ilmu pula akan angkuh untuk menghina orang lain. Semua itu akan mengundang kebencian, rasa tidak puas hati, kemarahan dan kedengkian sesama manusia, yang akhirnya akan menimbulkan krisis antara si miskin dengan si kaya, ataupun yang berkuasa dengan rakyat jelata, buruh dengan majikannya dan lain-lain. Tegasnya, saudara, kualiti jiwa yang rendah tanpa iman, itulah yang mencetuskan kemusnahan dalam hidup manusia. Untuk mengatasinya, saudara, tidak ada jalan lain kecuali dengan meningkatkan kualiti hati dikuasai oleh iman. Ya, saudara, pastikan anda memiliki iman yang teguh. InsyaAllah barulah tenteram. Saudara Elon Saka sejak bila jadi penceramah bebas? Saya tak jadi penceramah bebas. Saya bukannya penceramah bebas. Saya bukannya ustaz. Saya cuma menerima kiriman dan saya baca yang saya rasa elok. Itu saja, saudara Elon Saka. Jangan marah. Salah juga. Kita baca ini pun dianggap salah. Allahu Akbar.
Bagi saya, saudara, kita harus sentiasa berlapang dada lah. Jangan memandang segalanya dengan pandangan yang saya rasakan kadang-kadang kita suka menyalahkan orang lain. Ini kurangnya iman. Jadi kalau kita dengar benda yang baik, kita cuba adaptasikan dalam kehidupan kita. Bukan memandang rendah. Saya dah mengaku dari awal dulu lagi, saya bukan ustaz. Saya bukan penceramah bebas. Saudara Ion Saka. Anda nak marah, terpulanglah. Terima kasih saudara atas kiriman yang anda cuba mencelah dan sebagainya. Tidak akan mengganggu urusan pencerahan saya, saudara. Baik. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Datuk Syed Ali, yang saban hari menghantar kiriman untuk perkongsian kita bersama, saudara. Kata Datuk Syed Ali, berbanggalah dengan usia tuamu, kerana yang muda belum tentu sampai kepada usia tuanya. Jadi, pada teman-teman yang seusia dengan saya, ingatlah, kita harus berbangga dengan usia kita. Jangan sedih. Kita melihat anak muda, jangan kita marah dengan mereka. Jangan kita rasa envy ataupun cemburu. Zaman mereka bukan zaman dengan kita, saudara. Jadi kita harus berbangga dengan zaman kita. Berbanggalah dengan usia tua kita. Kerana yang muda itu belum pasti mereka akan mencapai ke usia yang tua. Itu saja. Jadi saudara Ion Saka, ingat, kalau anda anak muda, belum pasti anda boleh dapat orang tua macam saya ni, saudara. Baik, saudara. Hidup ini perlu mengingatkan. Saling tegur menegur. Jangan menyalahkan orang. Jangan tunjuk kita pandai. Jangan tunjuk kita bijak. Saya sentiasa memberitahu pada anda bahawa saya sering, kalau boleh, ingin mengingatkan antara satu sama lain. Kerana baginda Rasulullah seringkali mengingatkan kepada kita, tegur menegurlah anda sama insan. Kalau anda melihat kebejatan, tegurlah kalau mampu. Kalau tak mampu, tegurlah dengan kerlingan mata. Pun kalau tak mampu, tegurlah dengan hati anda, saudara. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Baik, saudara, saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis. Hari ini, saudara, adalah hari yang ke-84. Minta maaf. Hari ini kita masuk hari yang ke-44, ya, Puan Syarifah Hafifah. Dan saudara Nasib, Pak Dindang, saudara Abdul Makno, saudara Abdullah Makno, saudara Muhammad Rizal, saudara Hanafiah Hasan, ya, saudara Zau, Sakrani Ahmad. Baca pun salah. Rosak betul walaupun. Begitulah keadaan saya membaca pun salah. Kalau mereka melihat dengan pandangan. Kalau kamu melihat perkara itu dengan pandangan yang negatif, maka negatiflah jadinya. Baik, saudara. Bila saya mengingatkan bahawa hari ini hari yang ke-44, saudara, sudah sampai 44 hari wujudnya Kerajaan Perpaduan yang diasaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan anggota kabinetnya, di mana Kerajaan Perpaduan ini matlamat utamanya adalah untuk menangani derita rakyat. Ini hari yang ke-44, artinya tinggal lagi 56 hari. Sama-sama kita tunggu, saudara, kejayaan ataupun tidak. Sebelum saya meneruskan pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saudara Kapal Daro, saudara Samsul, Trade Food katanya. Menurut Pak Nazil, yang kini masih lagi berada menetap di Perlis, kata Pak Nazil, lipas melata di atas katil, Cik Puan melibas garang. Kata mengata perlakuan batil, begitu perlakuan sesetengah orang. Itu Pak Nazil menegur. Kata mengata, itu merupakan perlakuan yang batil, yang tidak baik, saudara. Tapi itulah juga perlakuan setengah orang. Tambah Pak Nazil lagi, kasihan jiran digigit tebuan. Dia melatah, suaranya keras. Dalam kebenaran terselit kepalsuan, seperti antah di dalam beras. Begitulah, saudara, untuk kita mencari kebenaran itu bagaikan memisahkan antah dalam beras. Bukan senang, saudara. Jadi kita harus berusaha, ya, saudara Adam Jebat, doa yang baik untuk Kerajaan Perpaduan. Benar. Kita harus berdoa agar Kerajaan Perpaduan ini benar-benar dapat melaksanakan impian dan matlamatnya, ya. Saudara Sejati, saudara Lata Laufi, saudara Abu Samah, saudara Zainuddin Khalifah, saudara Muhammad Effendi. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya amat bernilai.
dan perlu kita hayati bersama, saudara. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan selanjutnya, saya perlu mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap santunan maupun suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab atas setiap santunan anda ataupun suntingan anda, kerana kadang-kadang lari dia maksudnya. Tapi bagaimana saya katakan, kita bebas. Pulanglah pada anda nak pakai-pakai. Dan kena ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Tak lebih daripada itu, matlamatnya untuk memberi informasi. Itu saja, saudara. Agar warga kita sentiasa berinformasi apa yang berlaku. Sebab itu dari pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, saya mencari bahan-bahan yang sesuai untuk perkongsian kita. Kalaupun ada saya punya tambahan maupun komen-komen saya, kita mesti memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah, saudara. Andainya anda mahu mengantar kiriman ataupun bertanya ataupun bersoal jawab dengan saya, tak ada masalah. Hantarkan kiriman anda. Pastikan gunakanlah bahasa yang baik-baik, saudara. Dalam kita mesti agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita perlu menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis. Santunilah bangsa kita dengan bahasa yang murni, saudara. Ingat, kita adalah warga cinta damai. Saudara, baik. Hari ini, saudara, sebagaimana saya katakan, hari ke-44 menangani derita rakyat. Cuma, saya menerima satu kiriman tadi daripada seorang penjawat awam. Gajinya tinggi juga, saudara. Katanya dia dapat kenaikan gaji RM100. Alhamdulillah. Cuma dia bertanya kepada saya, kenapa pula income tax ataupun cukai pendapatannya dipotong agak lebih dari biasa. Ini susah saya nak jawab lah. Kerana saya yakin Kementerian Lembaga Hasil Dalam Negeri tentulah ada dia punya benchmark, ada dia punya jadual, saudara. Kalau pendapatan tu lebih, lebihlah kena potong. Cuma mungkinlah dia tak puas hati kerana kalau bagi tambahan naik gaji 100, potong 120, itu tidak membawa makna. Jadi teman-teman di Lembaga Hasil Dalam Negeri, kena tengok jugalah persoalan ini. Sementara sebelum kita melakukan pemotongan melalui income tax. Ini kakitan kerajaan, saudara, ya. Baik. Dalam pada itu, saya agak sedih bila mendapat berita bagaimana pihak polis di Beranang, rasanya, ya, di Beranang, Selangor, mengesahkan bahawa sejumlah wang sekitar 100,000 lebih yang telah dikeluarkan oleh pengetua sebuah sekolah di Beranang tiba-tiba telah dicuri ataupun dirampok oleh perompak. Pihak polis telah pun mengesahkan kejadian tersebut. Katanya pengetua sekolah tersebut dia keluarkan wang daripada bank, kemudian diletakkan di bawah seat, bawah tempat duduk hadapan. Kemudian dikunci kereta dia pergi nak beli minuman. Sepeninggalan, tak lama pun, bila dia balik ke kereta, didapati cermin bahagian belakang dipecahkan. Dan wang tersebut telah lesap. Saya bersimpati pada anak-anak kita di sekolah, salah sebuah sekolah di Beranang. Mungkin hari ini, besok sepatutnya dia menerima wang bantuan kerajaan yang RM150. Terpaksalah menanti mungkin seminggu, 2 minggu. Seusai siasatan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk sama mengetahui sama benar tak benar. Tapi bagaimanapun pada anak-anak, pada keluarga Beranang, jangan risau. Wang yang hilang itu pasti diganti. Cuma saya nak mengingatkan pada guru-guru, pengetua atau mereka yang mengeluarkan wang yang besar dalam keadaan sekarang ini, berhati-hati. Bila pergi ke bank mengeluarkan wang yang banyak, pastikan kalau boleh berkawan, bukan sendirian. Kalau keluar wang 30,000, 50,000, janganlah sendirian. Paling-paling tidak pun, bawalah teman isteri ataupun anak ataupun sahabat. Supaya terlindunglah wang yang anda keluarkan. Kerana sekarang ni mata-mata penjenayah bersekitaran. Sebagaimana mata-mata di media sosial semua nampak. Jadi kalau kita leka ataupun alpa, maka kita pastilah menjadi mangsa kepada penjenayah sebut, saudara. Itu apa yang berlaku di Beranang. Saya amat bersimpati kepada keluarga, jangan risau. Tempat mereka, wang mereka pasti akan dapat, insya-Allah. Sementara itu, bukan itu sebagai alasan maka kerajaan tak ganti, saudara, ya.
Dan ini saya lihat satu pendedahan berani yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau bertemu dengan media, sewaktu beliau mengadakan perbincangan berhubung dengan persediaan bajet 2023. Saya mengharapkan agar anda jangan menganggap ini pendedahan nak balas dendam. Ini kenyataan benar, kenyataan yang supaya rakyat kita faham bahawa apa yang dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa Kementerian Kewangan telah pun mengenal pasti berlakunya kebocoran wang kerajaan, anggarannya antara 3 hingga 4 bilion. Itu setakat 2 bulan beliau berada di Kementerian Kewangan. Mungkin banyak lagi katanya. Wang-wang sebut, melihat daripada data-data ataupun keterangan yang beliau ada, kabarnya disalurkan kepada parti-parti dan tokoh-tokoh politik yang tertentu. Malah Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan memberitahu kebocoran jumlah dana itu mungkin boleh menjangkau sehingga 10 bilion ringgit. Selepas akan dikaji, diselidik lebih mendalam lagi. Dan kita mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama kaki tangannya di Kementerian Kewangan jangan letih, jangan takut, lakukanlah tugas ini demi rakyat. Tapi kita melihat begitu banyaknya wang yang telah disalurkan kepada orang politik. Itu gambarannya. Dan sebab saya katakan dari awal tadi, jangan dianggap ini sebagai kenyataan politik untuk membalas dendam saya. Malahan bila dia menjawab, bila ada orang bertanya, kenapa tak didakwa? Dah tahu dalam fail tu ada orang yang terlibat. Saya melihat jawapan itu jelas, benar seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata dia bukan pegawai negara. Tugas mendakwa adalah tugas pegawai negara. Begitu juga bila mereka kata siasat dah lagi. Memanglah sedang dilakukan siasatan, tapi beliau bukannya pegawai penyiasat. Dan ada pula mengatakan, katanya, kenapa tak didedahkan segala-galanya? Tugas beliau sebagai Menteri Kewangan selaku Perdana Menteri adalah untuk memberitahu pada pihak berkuasa. Kalau perkara itu perlu disiasat oleh pihak polis atau pihak SPRM, biarlah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang menyiasatnya. Dan jika selesai masalah tersebut, biarlah pegawai negara yang melakukan pendakwaan. Sebagai Perdana Menteri, saudara, pendedahan yang beliau nyatakan, jadi pihaknya melihat bagaimana kepincangan itu berlaku, maka sudah pastilah kali ini saya yakin akan ada pihak-pihak pemimpin yang terdahulu bakal disiasat dan akhirnya end up sebagai kluster mahkamah. Jadi sebab itu sesuatu yang agak menyentuh perasaan saya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, dia kata bahawa hutang negara sudah pun mencapai ke tahap 1.5 triliun. Beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu, saya sering mengatakan negara kita ini negara makmur. Kalau mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, rakyat tentulah mendapat nikmatnya. Tetapi kerana adanya pemimpin kebejatan mereka, saudara Hairul Athrian, dia kata siasat, jangan tak siasat benar. Sebab saudara, beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya rakyat berdiri teguh di belakang beliau. Saudara, Arin, memanglah kebenaran itu memang pahit, saudara. Sebab itu dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa saudara-saudara, marilah bersama dengan saya untuk kita selamatkan negara. Saya juga hati ni, saudara. Artinya teruk sangat dah. Teruk sangat negara kita ini berada dalam ketirisan, wang-wang yang telah disonggelapkan. Ini satu kenyataan daripada seorang Perdana Menteri, daripada Menteri Kewangan yang melihat bagaimana untung nasib negara yang sedang mengalami kedudukan hutang yang begitu banyak. 1.5 dan sampai ke tahap 1.7 triliun berhutang, saudara, dan wang itu lebur begitu saja. Dan kitalah generasi yang harus memikulnya. Itu keadaannya, saudara. Saudara Fazilah Ambo, dia kata Idrus abahmu yang lantik tak tukar susah lah.
Saudara tak tahu. So, kalau saudara nak bertukar-tukar pandangan, saya minta gunakan bahasa yang baik, ya. Jangan saling maki-memaki. Saling buncang, terima kasih. Sebab saya melihat kebejatan dalam pentadbiran negara begitu, bagi saya lah, menggusarkan kita. Alhamdulillah, Datuk Seri Anwar Ibrahim segera diangkat menjadi Perdana Menteri dan kini beliau sedang melakukan penyiasatan satu demi satu. Tapi tentulah beliau tidak mempunyai waktu yang banyak. Ada tugas-tugas yang lain. Sebab itu saudara, saya melihat juga bahawa sebenarnya banyak orang menuduh macam-macam. Tetapi realitinya saudara, pasca pilihan raya umum ke-14, kita menyaksikan ekonomi negara merudum begitu teruk. Ini benar saudara, bukan main-main. Selepas pilihan raya umum yang ke-14 dulu, ekonomi negara merudum seiring dengan kesuraman politik yang dilanda oleh tsunami. Tindakan tidak bertanggungjawab kerajaan pimpinan waktu itu. Itulah siapa pun tak tahu, siapa tak kenal, Dr. Mahathir dan ramai seangkatannya. Maka mereka sebelum pilihan raya meratibkan saban hari negara akan bankrupt, negara akan muflis. Tapi sebenarnya saudara, hutang negara sewaktu mereka mengambil alih pimpinan negara hanya sekitar 520 bilion saja. Ini zaman Datuk Seri Najib. Tetapi bila lepas ke tangan Pakatan Harapan ketika itu, selepas pilihan raya 14, naiklah sehingga saat ini berterusan, sudah pun mencapai ke tahap 1.7 triliun dalam tempoh 4 tahun saudara. Jadi sebenarnya kita nak tanya, siapa sebenarnya Mak Sakau? Saya tak maulah nak menuduh itu dan ini. Memang kita tahu bahawa sepanjang 4 tahun itu ekonomi dunia juga ada kemerosotannya. Berlaku juga pandemik COVID-19. Tetapi bagaimanapun seandainya negara ditadbir dengan telus, tidaklah seteruk itu. Saudara, aset dan rizab tunai Petronas sewaktu zaman Datuk Seri Najib, selepas itu dipindahkan pada waktu Dr. Mahathir, reserve yang disimpan oleh Datuk Seri Najib ketika itu adalah 4 kali ganda, daripada 114 bilion kepada 432 bilion aset yang dimiliki oleh Petronas. Tapi sekarang ni dah berhutang pula dah, 1.7 triliun terkumpul segala-galanya. Sebab itu saya mengatakan tidak sepatutnya rakyat kita susah. Tapi nak buat macam mana saudara? Hadapilah. Dan kita mengharapkan, sebab itu saya katakan marilah kita bersama-sama dengan usaha gigih Datuk Seri Anwar Ibrahim kita untuk memperbaiki semula ekonomi negara. Bukan mudah saudara. Saya dulu pun dah bercakap bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu Aladin. Dia tidak mempunyai tongkat sakti. Kun boleh jadi, terus jadi. Saudara, takkan jadi. Melainkan dengan sokongan rakyat. Dan kita harus bersabar menantinya. Jangan tiba-tiba sekarang minta itu, minta ini. Sabar dulu saudara. Biar beliau melakukan pembaruan. Sebab dia mengatakan zaman Eden, zaman kegilaan itu sudah berakhir. Memang sekarang ni tengah sakit. Saya dah bercakap bahawa diumpamakan negara ini, kalau diumpamakan seperti kain putih, dah kotor sangat, teruk. Malahan ada yang mereput. Di sinilah kita mengharapkan keikhlasan, usaha secara tuntas, tanpa lelah. Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan pimpinan-pimpinan negara yang lain, Yang Amat Datuk Seri Zaid Hamidi, Yang Amat Datuk Seri Fadilah Yusof, dan anggota kabinet yang ada. Sebagaimana saya cakap tadi saudara, Menteri Kesihatan juga berusaha untuk menangani masalah pandemik. Tak ada pula kita dengar nak beli vaksin berbilion-bilion. Itu keadaannya saudara. Dan saya yakin kalau ini dapat dilakukan, insya-Allah menjelang tahun-tahun mendatang, barulah kebahagiaan rakyat dapat diperbaiki. Saudara, Anwar memang terbaik, cuma seorang timbalannya tu yang perlu dicantas. Kenapa begitu saudara? Kenapa begitu? Saya mengharapkan kita ketepikan kebencian. Saya sering lihat banyak tulisan-tulisan yang lain berasaskan kepada kebencian. Kenapa tidak? Datuk Seri Anwar dia tahu daripada kita. Apabila beliau memilih timbalannya, tentulah beliau meyakini. Tentulah beliau yakin sebab dia juga pernah terinaya. Hanya pimpinan terdahulu menggunakan saluran-saluran
mahkamah dan sebagainya untuk menuduh. Malah dan Saudara Ibrahim juga pernah menjadi mangsa. Saudara Adam Jebat, saya tak mau menuduh Saudara Adam Jebat. Saya tak bagi, biarlah saya rasa biarlah Suruhanjaya Pencegah Rasuah melakukannya. Kita warga Cinta Damai. Saya hanya melontarkan permasalahan ataupun apa yang telah dilakukan dan tidak berhasrat untuk saya memburukkan sesiapa. Sebab itu saya katakan tadi, saudara, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pimpinannya adalah untuk melihat dan meladani segala kemaslahan yang wujud. Masalah ini perlu ditangani, kalau tidak negara akan terus merudum dan boleh jadi muflis. Dalam usaha penyelamatan ini jangan pula kita saling mewujudkan kebencian. Sebab itu saya melihat kenyataan-kenyataan yang berasaskan pada kebencian. Ketepikan soal benci membenci sama manusia. Beri mereka peluang untuk mentadbir negara. Dan kita tunggu. Apa saja, kalau orang tu masih lagi dalam perbicaraan, biarlah mahkamah menentukan. Sebab saya katakan, no one is guilty unless proven by the court. Kenapa kita mahu mendahului segalanya? Kita yang tak tahu hujung pangkal, kadang-kadang kita melibatkan silap, saudara. Saudara Nur Zaman, kita kadang-kadang bila kita mendahului segala-galanya, biarlah, kita bukan pakar undang-undang. Kita bukan penyiasat. Kita tidak tahu latar belakang satu isu itu. Biar mereka yang bertanggungjawab. Saya yakin, keyakinan saya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tidak akan bertolak langsung. Kalau terbukti ada masalah, bersalah, dia tidak akan nak menyimpan. Sebab berapa kali saya dah ceritakan, saya punya pengalaman macam-macam dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adanya masalah-masalah itu dia tak akan tolerate. Jadi dalam keadaan begini jangan kita tuduh. Datuk Anwar Ibrahim bagus, tapi timbalan tak betul. Tang mana tak betulnya, saudara? Tang mana? Kerana tuduhan. Jangan kita melayari kehidupan kita ataupun menangani soal itu dengan persepsi. Elakkan persepsi. Bersama-sama kita dengar, kita tunggu. Saudara, itu bagi saya itulah yang harus saya lakukan, yang harus saya memberi pencerahan. Sebab itu saya katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Persoalan sekarang ni, saya tengok dalam 2-3 hari lepas, ada sahabat saya, lupa pula namanya. Beliau merupakan mantan wartawan daripada Berita Harian. Bila dia mendedahkan persoalan bagaimana bermahaja-lelanya pendatang-pendatang asing di negara kita. Secara jelas dalam videonya, tapi hari ini dah tak ada dah. Saudara, dia kata contoh apa yang berlaku di Bukit Maulud, di Langkawi. Terdapat sekitar 10,000 orang. Ini mereka datang sebagai pendatang asing. Mereka hadir sebagai berselindung di sebalik sebagai pelarian yang dijamin oleh bangsa-bangsa bersatu. Tetapi apakah mereka tidak perlu dihantar ke negara-negara lain yang sudi menerima kehadiran mereka? Kenapa dibiarkan sejumlah sampai 10,000 warga Rohingya yang berada di Bukit Maulud, di Langkawi? Malahan mereka sudah membina rumah. Ratusan rumah telah dibina. Dan ini menjadikan kesukaran kepada pihak berkuasa untuk melakukan tindakan membentas sebarang kegiatan jenayah. Ini perlu dilakukan dan saya harap Yang Berhormat Datuk Saifuddin Nasution, jangan ada toleransi. Ini keadaan saya melihat, saya mendengar. Saya kata ada logikanya bila saya pergi ke Langkawi dalam musim kempen-kempen pilihan raya dulu. Saya pun geleng kepala saya. Anak tempatan tersingkir. Tanah tak ada untuk buat rumah, tapi pendatang datang berselindungkan di sebalik sebagai pelarian. UNHR, mereka boleh duduk tinggal begitu lama, bertahun dah. Tak usai-usai lagi. Saya haraplah pimpinan negara dapat menyelesaikan masalah tentang pelarian di Bukit Maulud Langkawi. Benar, kita bersimpati dengan mereka. Benar, kita akan membantu mereka kerana mungkin mereka sama Islam. Tetapi tidaklah sepatutnya sehingga sampai ke tahap mendatangkan masalah kepada negara kita, mendatangkan masalah kepada penduduk tempatan. Jangan pula mereka mahu bermahaja-lela di negeri kita. Sedekat negeri Kedah tu ya, Tok. Benar, saudara Mi. Ini keadaannya, saudara. Begitu juga, saudara tengoklah bagaimana kehidupan mak gagak ni yang tinggal di sekitaran kawasan berhampiran dengan Putrajaya, di Dengkir, di Sepang. Saudara, mereka hadir ke negara kita ini dengan menyamar sebagai pelajar.
Dulu kita membuka banyak pusat-pusat pengajaran tinggi, kita menerima kemasukan sebegitu ramai pelajar-pelajar dari luar negeri. Tapi rupanya di saat kita mahu meningkatkan kepelbagaian universiti untuk menjadikan negara kita ini sebagai pusat ilmu, telah disalahartikan, malahan disalah anggap oleh mereka yang datang ke negara kita dengan berselindung di sebalik kehadiran mereka sebagai pelajar. Ini juga berlaku, saudara. Ramai. Kalau saudara pergi ke sekitar kawasan di Sungai Buloh, begitu juga di kawasan Gombak, saudara, di Petaling Jaya ataupun di Dengkir, sebagaimana yang didedahkan dalam YouTube tersebut, saya terkejut. Mereka bermahajalela, saudara. Sebenarnya mereka bukan datang sebagai pelajar. Mereka duduk di sini cari kerja, lebih kurang dah melepak sewa rumah, kadang-kadang tak bayar. Bila orang yang menyewakan rumah suruh mereka keluar, jadi perbalahan, jadi pergaduhan. Bila mereka ramai, maka berlakulah jenayah. Ini juga menyulitkan pihak berkuasa untuk melaksanakan tindakan undang-undang. Harus ditangani persoalan ini, saudara. Sudah pun merebak ke bandar-bandar yang lain. Bagaimana dengan kenyataan? Saya masih terngiang-ngiang lagi. Kenyataan ada beberapa orang pelarian ataupun mereka yang tinggal di Selayang, berpelarian dengan Pasar Borong. Ini Selayang kita punya. Orang lain jangan campur. Wah, kasarnya rasa. Artinya kita tak berhak di atas tanah kita. Mereka sudah mengatakan seolah kehadiran mereka itu meningkatkan ekonomi negara. Ini yang membuatkan kita rasa tersinggung. Saya haraplah penguasa serbulah kawasan di Selayang. Di Selayang lah, saudara. Warga mana? Mereka begitu pasar-pasar borong, setengah-setengah tempat itu sudah pun mula kuasai. Dan mereka boleh berniaga bebas. Bagaimana dengan warga tempatan? Saya lihat sendiri klip-klip video pendedahan wartawan dari bertaharian sebut. Saya rasalah kehadiran warga asing ini perlu ditangani setuntas mungkin. Caranya mudah. Tahun Baru Cina dah hampir. Bila musim Tahun Baru Cina ini, mereka akan keluar bagaikan lebah ataupun tebuan keluar dari sarangnya. Cukup saja. Cuma kita harus menyediakan tempat lah yang sesuai di mana kita nak kumpulkan mereka sebelum kita hantar mereka pulang. Orang yang begini tak sesuai lagi tinggal berada di negara kita. Saudara, banyak juga saudara. Sebab itu bila kemarin Menteri Sumber Manusia mengumumkan tentang kemasukan sekitar 500,000 tenaga pekerja yang mahu dibawa masuk untuk bekerja di ladang, di kilang-kilang, di tempat pembinaan dengan alasan pemilik syarikat mengalami kesukaran untuk mendapat tenaga kerja. Saya katakan bahawa ini bukan satu alasan. Itu hanya berselindung sebalik alasan. Malahan ini akan membebankan lagi negara. Sepatutnya yang ada di negara kita ini dulu diselia, dikenal pasti, dilakukan pemutihan. Tunggu dulu, jangan bagi mereka masuk. Banyak saya ramai. Bagaimana saya tengok juga di Pulau Pinang, kenyataan daripada pengurusi Persatuan Melayu Pulau Pinang, Tan Sri Yusof Latif. Beliau menzahirkan kebimbangan yang teramat. Apabila di Pulau Pinang dikabarkan begitu ramai pelancong-pelancong dari negara China datang tapi hilang. Jumlahnya bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, mencecah jutaan. Ini juga perlu ditangani. Kita tak mahu kebahagiaan negara kita, kita tak mahu kemakmuran negara kita ini dimiliki oleh orang, dan rakyat kita terus jadi pengemis di bumi sendiri. Ini perlu kita bantas. Saya mengharapkan pihak berkuasa segera melakukan sebarang usaha agar isu pendatang tanpa izin ini dapat dilakukan secara tuntas, dapat kita tangani. Fikirkanlah cara bagaimana. Bagi saya, cara terbaik hampir kedatangan Tahun Baru Cina ni, mereka akan keluar. Waktu itulah. Cukup aja lah. Siasat, kalau ada pas, kalau ada permit, kalau ada kad permit untuk mereka tinggal di negara kita ni, tak ada masalah. Tapi yang tak ada tu cukup hantar. Ataupun diputihkan mereka. Jadi tak perlulah ada kemasukan 500,000 ini. Datang lagi 500,000. Nanti besok alasannya tak ada pekerja lagi, masuk lagi. Berapa lama kita nak menampung kehadiran warga asing? Cukup-cukuplah.
Saya berharap apa yang saya jelaskan ini, saudara Datuk Zaza dia kata masuk saja balai embassy, mula pressure pada autoriti negara. Look at the big picture. Masuk saja balai, maka embassy pula, itu mengertinya kedutaan mereka pula meletakkan tekanan dan sebagainya. Ini keadaannya saudara, saya faham. Besar kemungkinan jika mereka ditangkap dan dibawa ke balai, maka pegawai kedutaan akan minta penjelasan. Ya, kita kena berani menjelaskan. Dan ini tidak berlaku di negara luar. Rakyat kita kalau pergi ke luar negara, kita dengan sopan mengikut undang-undang. Mereka datang, dia makan langgar saja undang-undang negara kita ini. Itu yang merosakkan dan mengakibatkan berlakunya peningkatan jenayah. Ada yang jadi pemandu teksi, malahan ada pula yang membawa jadi pemandu Grab. Ada yang berniaga. Pergilah ke Pasar Borong. Saya rasa pegawai bandaraya angkutlah. Cukup-cukup dah. Dah tak ada perlu lagi kita nak melayan mereka. Memang kita melayan mereka dengan peri kemanusiaan. Tapi kemanusiaan bagaimana kalau rakyat tempatan ini terabai? Itu persoalan yang saya bangkitkan. Ya, saudara, cukuplah saya cerita sikit tentang kebejatan. Kerana kerajaan hari ini adalah mau menangani derita rakyat. Kita menderita kerana kedudukan ekonomi. Malahan perhatian, pandangan, perasaan kita juga menderita melihat kebejatan yang berlaku oleh mereka yang bernama pendatang. Datang ke negara kita ni, mereka bermahajalela. Rumah-rumah yang dibina, digombak, banglo saudara, bukan kecil-kecil anak. Kita macam mana? Kita jadi pelarian di bumi kita sendiri. Baru saja nak duduk, nak dapat tanah sikit, buat troka tanah sebagai setinggan dan sebagainya, kita diusir. Baru nak buka gerai kecil saja di tepi jalan apa semua, jual nasi lemak, kita diusir. Tapi kenapa mereka tidak diusir? Kenapa mereka tidak ambil tindakan? Ini persoalannya, saudara. Saudara Khairul Azman, hidup janda, jaga adab dan jaga janda budi bahasa. Ya, saudara, saya haraplah agar kita berhati-hati dan jagalah negara kita ini. Sebagaimana permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, marilah bersama-sama kita menangani, menyelamatkan negara kita ini. Bukan hanya dari segi ekonomi, malahan dari segi keselamatan dan segalanya. Saudara Rabudin Pasarat, dia kata perayaan Tahun Baru Cina, jengoklah di KFC, berhampiran Pudu Raya. Memang akan bertaburan mereka, santai di persekitarannya. Ini perlu. Jadi itulah tempatnya kita serbu lah. Jangan buat lengah tak lengah saja. Itu saja. Ya. Saudara Seliana Ina, penguatkuasaan kita amat lemah. Cuma lihat no action. Tak boleh begitu saudara. Tak boleh kita biarkan. Jadi saudara Syrik Syaranya ni, semua menzahirkan persoalan dan kita mengharapkan agar para penguatkuasa, saudara Datuk Zaza, dia kata hati-hati dan intai-intai apa yang sudah tersedia di Spratly Island. Itu juga perlu diintai-intai, tengok apa yang berlaku. Terima kasih saudara Datuk DZ Dazlan, ya saudara. Baik saudara, cerita masalah negara ni sampai pagi besok tak selesai. Dan saya juga harus menyertakan bagaimana kedudukan bicara politik. Jangan marah saudara, sebab saya orang UMNO. Tentulah saya akan menceritakan apa yang berlaku pada UMNO. Kerana Perhimpunan Agak UMNO yang telah dia semua kita tahu dah 3 hari dah berlalu, tetapi saya melihat masih ada lagi dengungan yang tidak baik terhadap parti ini. Orang yang tak puas hati, perhimpunan telah memutuskan tiada pertandingan untuk jawatan nombor 1, nombor 2, tapi masih lagi didengungkan, masih lagi menzahirkan tak puas hati. Saya dah bercakap, ada yang mengatakan tidak ada demokrasi. Apa demokrasi yang mereka minta? Apabila perhimpunan memutuskan, itulah demokrasinya. Perwakilan itu dihantar oleh bahagian-bahagian. Mereka berbicara dan mereka juga mengundi, bukan tak ada undi. Sebab itu saya katakan, seandainya diadakan pemilihan, kalau mereka kalah, kumpulan mereka kalah, apakah mereka mahu menerima hakikat kekalahan tersebut? Apakah tidak akan dicipta naratif baru? Main duit lah, undi tipu lah, macam-macam lah saudara, kerana tak puas hati. Kita sebagai warga cinta damai, sebagai ahli UMNO, kena menerima keadaannya. Jangan kita rasa bahawa sesuatu yang tak memuaskan hati kita, kita nak menongkah. Kalau ramai dah memutuskan begitu, ikut sajalah saudara. Sebab itu sekarang ni banyak orang bertanya dengan saya, apa rancangan kluster broker? Ini memang sebab ada kluster broker saudara, yang mereka bercita-cita untuk merampas kedudukan sebagai Presiden UMNO, untuk dinobatkan seseorang yang lebih mirip kepada orang lain untuk diangkat sebagai Perdana Menteri.
Ini telah berlaku waktu peringkat awal sebelum kerajaan perpaduan dibentuk. Mereka mahu orang itu dijadikan sebagai calon Perdana Menteri menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah kita mampu melihat keajaiban begitu? Jadi kluster ini broker ini saudara, sebab saya katakan tidak akan berhenti. Mereka akan berusaha lagi dan dicomotkan, diwujudkan ke pelbagai naratif. Sebab itu saya katakan saat ini Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin, dia kena baliklah kembali kepada whiteboard dia. Nak tengok apa perancangan. Sebab perancangan awal sudah gagal. Ahli-ahli UMNO sudah sedar. Ada perwakilan yang bercakap. Dia kata memang kita tahu adanya tokeh-tokeh dalam dewan ini yang membiayai. Jadi dia kata bagi duit kita ambil. Tapi undi tidak. Itu keadaannya saudara. Saya nak bagi tahu pada saudara, persoalan jawatan presiden, timbalan presiden tidak diundi ataupun tidak dipertandingkan, ini bukan hanya dilakukan dalam UMNO, malahan saya kena ingat pada 5 Februari, catat saya, 5 Februari tahun 2020, Parti Pribumi Bersatu ketika itu yang dipimpin oleh Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin pernah membuat satu keputusan memutuskan agar 3, bukan 2 saudara, 3 jawatan tertinggi parti itu, iaitu presidennya Dr. Mahathir, timbalan presidennya Tan Sri Muhyiddin dan naib presiden Mukhlis Mahathir tidak dipertandingkan. Jadi mereka buat boleh. Bila parti itu melakukan tindakan sedemikian, demokrasi. Inilah demokrasi apabila perwakilan memutuskan. UMNO buat salah. Ini yang saya katakan ketempangan dalam berpolitik. Mereka lain tak ada kebencian yang teramat sangat. Saya nak bagi tahu saudara, menurut peraturan 2.1 dalam peraturan UMNO, jika berbangkit sebarang masalah ketika ada dalam persidangan, orang yang boleh memutuskan atau membuat keputusan adalah pengurusi tetap. Dan keputusan pengurusi tetap adalah muktamad. Tak boleh dipersoalkan. Tapi mereka masih lagi mempersoalkan. Mengatakan ini agenda Zaid Hamidi, ini agenda Tok Mak Hassan. Malahan saya dengar juga bagaimana Khairi Jamaluddin. Dia menegur, menyanggah Tok Mak Hassan dengan tanpa, memang tak beradab lah saya katakan. Bila dia panggil Tok Mak Hassan sebagai Mak Hassan. Sedangkan beliau adalah pernah menjadi ketua bahagian. Beliau pernah berada di bawah pimpinan Datuk Mak Hassan. Bila dia kata, Mak Hassan, apa ni? Kalau nak buat usul pun biarlah orang lain. Saya kata biadab sungguh budak ni. Tapi bukan isunya saudara. Cuma yang saya nak jawab, bahawa mengikut perkara 2.1 dalam perlembagaan UMNO, apa yang diputuskan oleh pengurusi tetap itu adalah muktamad. Tak boleh nak dawi-dawi kerana pengurusi tetap telah pun menjalankan tugas dan amanahnya dengan begitu baik. Dia bagi peluang semua bercakap. Dia bagi peluang semua mengundi. Siapa yang bersetuju sila angkat tangan, sila bangun. Semua bangun. 90%. Dan inilah yang sedang disanggah saudara. Sebab itu menurut perkara 20.3, sesuatu masalah apabila dikemukakan semula oleh pengurusi, bolehlah dipinda, malah boleh dipinda. Saudara, bila jadi usul dan sebagainya, mereka mempertikaikan. Saya rasa ini tak betul lah. Sebagai ahli parti, mereka sepatutnya lebih faham. Mereka kononnya menggelar diri mereka sebagai pemimpin. Pemimpin bagaimana kalau perlembagaan parti pun mereka tak faham. Saudara, sebab itu saya melihat dalam keadaan-keadaan begini saudara, kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan dalam waktu yang sama saudara, kita harus menafikan bagaimana perwakilan cuba digagalkan oleh broker ini untuk memecah belahkan UMNO. Ini keadaannya, kita dah kalah. Saudara, okay, jadi dalam keadaan begini saya ada dapat tulisan, saya nampak dia ada tulisan. Memang ada satu perancangan baru sedang dilakukan. Saya dipahamkan sekiranya kem Datuk Seri Zaid Hamidi dan Tok Mak Hassan fikir dengan keputusan perwakilan PAU 2022 yang tidak mahu jawatan presiden dan timbalan presiden dipertandingkan merupakan penamat kepada usaha kluster pengkhianat, artinya mereka silap. Kluster ini sebenarnya mempunyai satu lagi peluang untuk menggulingkan Datuk Seri Zahid dan Tok Mak Hassan. Jangan lupa, pada krisis kepimpinan UMNO era Tun Abdullah Ahmad Badawi dulu, sebelum beliau membuat keputusan untuk berundur, ketika itu ada usaha yang digerakkan oleh pihak tertentu dalam Majlis Kerja Tinggi UMNO
untuk memaksa Pak Lah supaya berundur. Ini sejarah, jangan lupa tu. Usaha itu digerakkan kerana pada awalnya Pak Lah enggan untuk berundur dari kerusi Presiden UMNO dan jawatan Perdana Menteri. Namun apabila menyedari usul undi tidak percaya itu akan mendapat sokongan majoriti MKT, maka Pak Lah mengambil keputusan berundur diri. Mungkin ramai yang akan mengatakan usul tersebut digerakkan oleh Datuk Seri Najib, sebenarnya bukan, oleh seseorang yang di luar UMNO waktu itu saudara. Mereka berusaha untuk mempengaruhi kalangan ahli Majlis Ketua Tinggi untuk mendapatkan seramai 2/3 di kalangan ahli Majlis Tinggi untuk mengemukakan usul undi tidak percaya. Kerana dalam pasal 85 Perlembagaan UMNO menyebut ada 3 pihak yang boleh memanggil Persidangan Agung khas UMNO, iaitu sama ada Presiden, permintaan 2/3 daripada ahli Majlis Tinggi UMNO, ataupun permintaan bertulis dari setengah bahagian UMNO dengan syarat-syarat tertentu. Mereka akan menggunakan pula pasal ini. Jadi bagaimanapun mereka cuma dapat melakukan apabila semua bahagian telah pun mampu dipengaruhi. Jadi di peringkat UMNO bahagian sekarang ini sedang bergerak usaha-usaha untuk mempengaruhi bahagian supaya diminta diadakan pemilihan lagi atau diadakan mesyuarat agung lagi. Berapa kali nak mesyuarat dah. Ini keadaan saudara. Memang dalam keadaan begini, sebab itu saya mengatakan agar Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi berhentilah berlapang dada. Selagi beliau masih lagi bersikap berdiam diri, masih lagi bersikap tidak mahu mengambil tindakan. Saya faham beliau menanti apa yang akan diputuskan oleh lembaga disiplin. Tapi sebagai Presiden beliau kena panggil pengurusi lembaga disiplin untuk menyegerakan segala siasatan. Segala selumbar yang ada dalam daging, dalam badan UMNO ini perlu dicabut. Duri-duri yang berbisa ini kena dibuang. Tak ada keperluan, jangan risau. Kalau 10 orang daripada kalangan mereka itu tak adalah UMNO pun, UMNO tidak akan mati. Benar, kita akan menghadapi serangan demi serangan. Sebab saya melihat sekarang ni saudara, bahawa dalam keadaan sekarang ni pun jangan risau. Kerana parti PBM juga sedang ada dalam risiko untuk diharamkan oleh ROS. Seandainya terbukti pimpinannya terlibat di bawah Akta AMLA. Apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang menyiasat bagaimana wang-wang yang dimasukkan dalam akaun atau pemimpin parti tersebut memperolehi dana-dana tertentu. Dalam keadaan begini, siapa yang kita risau? Sebab itu saya haraplah agar Datuk Seri Zahid Hamidi tidak lagi berlengah ataupun membiarkan segala titik bengik dalam UMNO ini berterusan. Bisul yang ada ni perlu segera dicabut punat. Saya selalu berkata saudara, kalau tangan kita atau kaki kita atau peha kita ada bisul, yang paling penting bukan dirawat bisul itu saudara, dicabut punat. Selagi dalam tu ada, dalam bisul tu ada punat tu warna kuningan, selagi tak dipicit, dicabut punat itu, selagi itulah bisul ini akan meracuni seluruh tubuh badan kita untuk merasa sakit. Dah cabut baru selesai. Dah cabut punat bisul itu, barulah kita boleh merawat segala kelompangan, benda yang sakit dan sebagainya. Sebab UMNO sakit saudara. UMNO semakin tenat. Saya dah katakan waktu hari persidangan dulu, saya dah menegur kalangan pemimpin UMNO yang ada, yang hadir dari seluruh negara itu, sepatutnya mereka berada dalam dewan. Tapi mereka masih lagi dalam keadaan berpoya-poya. Duduk di luar, ada yang membeli belah. Saudara, duduk di coffee house, bergebang. Artinya mereka tidak melaksanakan amanah yang diberi oleh peringkat perwakilan, peringkat bahagian. Kehadiran mereka sebagai perwakilan itu hanya nak tayang bodi. Akulah perwakilan. Zaman itu sudah over. Saya juga ingin menyatakan bahawa anda sebagai perwakilan dalam UMNO, di Perhimpunan Agama UMNO, bukan menjanjikan anda boleh mendapat keberuntungan yang besar. Hari ini negara dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah tak ada dah untuk bawa kertas minta sokongan menteri. Tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepada kaki tangan kerajaan dalam beliau bercakap tentang bajet. Dia kata bahawa kaki tangan kerajaan kena ingat, kena akur, kena siasat satu persatu. Tidak lagi boleh menerima apa yang dicadangkan ataupun yang ditulis minit-minit daripada menteri-menteri, tak boleh diambil pakai dah sekarang katanya. Retinya saudara, kebejatan masa silam sudah over. Nak berniaga bukan tak boleh berniaga. Berniagalah kalau anda benar-benar melakukan menjalankan perniagaan.
Bukan ini apa kerajaan tidak mau membantu, kerajaan pasti akan membantu, tetapi tidak lagi mau mewujudkan jutawan segera. Saudara Yon Skyrock dia kata UMNO ada ubat kuat, boleh kalahkan 10 orang tu. Kalau mereka keluar dari Barisan Nasional pun UMNO tetap kukuh. Ya saudara, sebab itu yang paling penting saya katakan bahawa kita mesti cabutlah punat bisul itu supaya UMNO itu kembali bangkit. Saudara, jangan kita mereka sekarang ni mencipta macam-macam naratif. Dan saya nak beritahu kepada anda, warga UMNO khususnya, ingat, Presiden UMNO sekarang ni sedang diserang sehabis mungkin. Buat A salah, buat B salah. Segala-galanya salah, saudara. Jadi apakah kita mahu mengizinkan naratif yang dicipta? Matlamat mereka, singkirkan Zaid Ahmadi, ganti dengan orang mereka dan menarik sokongan semua daripada Kerajaan Perpaduan Harapan, perpaduan ini, maka runtuhlah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang menangani derita rakyat. Jangan kita izinkan benda begitu. Seharusnya, sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap sekali lagi tadi, marilah bersama-sama dengan saya kita menyelamatkan negara ini, saudara. Sekarang ini waktunya orang UMNO kena melakukan jihad. Kalau ada pemimpin, kalau saya tak menganggap mereka sebagai pemimpin, kalau adalah beranggapan mereka itu pemimpin yang perlu disingkirkan, kita singkirkan. Cabutlah segera duri-duri berbisa yang ada dalam daging UMNO. Cabutlah segera selumbar-selumbar yang ada di tepi mata yang menyakitkan kita. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.